Kita tengok hadis yang seterusnya. Wasiat untuk melaksanakan salat sunat duha. Hadis 370. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin bisiyami thalathati ayyamin min kulli shahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqud. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan 3 hal kepadaku, kata Abi Hurairah. Satu hari Nabi pesan kepada Abi Hurairah 3 perkara. Puasa 3 hari setiap bulan, solat duha 2 rakaat, dan agar melakukan solat witir sebelum tidur. Hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Status dia sangat sahih. Artinya solat sunat duha ni disyariatkan dengan dalil-dalil yang sahih, yang jelas. Termasuklah hadis riwayat Abi Hurairah yang kita baca ni. Nabi pesan pada Abi Hurairah 3 kali. Dalam riwayat yang lain, Abi Hurairah kata lepas Nabi pesan ni dia tak tinggal lagi, sentiasa buat. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim juga, tapi tak ada dalam kitab kita ni sebab kita baca yang mukhtasar, yang ringkas, yang penuhnya ada. Nabi pesan supaya menunaikan sembahyang sunat duha ni tiap-tiap hari. Kita baca ni tak sebut tiap-tiap hari, suruh buat sembahyang duha ni. Dalam riwayat yang lain, Nabi suruh buat tiap-tiap hari. Pesan kepada Abi Hurairah. Kepada sahabat-sahabat lain pun Nabi ada pesan. Artinya dia disyariatkan sunat. Kecuali sebahagian ulama dalam mazhab Hambali, dia kata lebih baik ditinggal juga jarang-jarang, sebab sembahyang ni Nabi tak buat terus-menerus sebagaimana yang telah kita baca sebelum. Walau bagaimanapun, berdasar pada hadis-hadis yang lain, boleh mazhab kita dan majoriti para ulama boleh buat tiap-tiap hari. Untuk dan sunat muakkadah kita melakukan tiap-tiap hari, sebagaimana hadis Sahih Muslim, Nabi kata pada Abi Hurairah buat tiap-tiap hari. Yang dalam penuh dia ada. Kita ni kita bawa satu je. Nabi pesan 3 pada Abi Hurairah. Yang pertama, puasa 3 hari sebulan. Yang dimaksudkan dengan 3 hari sebulan ini ialah puasa bir, puasa hari-hari putih. Hari putih ni hari 13, 14, 15, iaitu pada hari-hari malam bulan purnama. Bulan purnama ni putih terang cerah, maka dipanggil hari-hari putih, sunat putih. Kemudian yang kedua, Nabi kata hendaklah kamu menunaikan solat sunat duha setiap hari. Sama ada 2 rakaat, sama ada 4 rakaat, 6 rakaat ataupun 8 rakaat. Boleh buat Sebahagian ulama mengatakan bahawa molek buat 8 rakaat dengan sekali salam. Pandangan ini tak berapa kukuh. Pandangan yang kukuh dan kuatnya ialah sebagaimana dalam riwayat Ummu Hani ini, Nabi buat 8 rakaat dengan 2 rakaat sekali salam. Ini yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Maka itulah pendapat yang lebih baik, iaitu 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebahagian ulama ada yang membuat 8 rakaat sekaligus.
tetapi status hadirnya tak sekuat yang ada dalam Muslim dan Bukhari. Semayang witir, ya, ada dalam Bukhari dan lain-lain, boleh buat 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam, boleh. Sabit dengan hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan lain-lain. Tapi semayang duha ini dengan 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Dan yang ketiga yang dipesan oleh Nabi SAW kepada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu kamu melakukan sembahyang witir sebelum daripada tidur. Walaupun Nabi pesan sebelum daripada tidur dalam hadis riwayat Abi Hurairah, tetapi hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa sembahyang witir ini boleh dibuat sebelum tidur dan boleh dibuat selepas tidur. Nabi SAW pernah bertanya kepada Umar, masa mana kamu buat witir? Sayyidina Umar kata sebelum tidur. Nabi tanya Abu Bakrin, masa mana kamu menunaikan witir? Dia kata selepas dia bangun daripada tidur. Nabi SAW menyatakan, apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar ini penuh dengan hati-hati. Sebelum tidur buat selalu dah. Malam karam takut taufik, subuh dah, bagi contoh. Nabi sebut apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu ini penuh dengan kesungguhan. Kalau tak sungguh, tak ingat buat, bangun selepas malam nanti. Jadi dua-duanya diperakui oleh Nabi SAW. Bahkan hadis-hadis yang datang, Nabi ada buat witir di awal malam, dan ada Nabi buat di penghujung malam. Tetapi hadis-hadis menceritakan juga bahawa di penghujung usia Nabi SAW, lazimnya Nabi buat di akhir malam. Bahkan ada hadis-hadis yang menggalakkan hal yang demikian. Antaranya, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran, jadikanlah akhir sembahyang malam kamu sembahyang witir. Ada desaan daripada Nabi yang demikian. Walau bagaimanapun, hukum dia adalah sunatlah kita buat akhir sekali itu paling baik, kerana ada hadis-hadisnya, dan itulah yang diamal oleh Nabi ketika di penghujung usia. Walau bagaimanapun, waktu dia ialah selepas kita sembahyang Isya. 8.30 kita sembahyang, 8.20 kita sembahyang malam, lepas tu boleh buat selalu, tanpa didahului oleh sembahyang sunat yang lain pun tak apa, tak akad sangat. Maka memadai dengan kita buat sembahyang witir saja. Di dalam mazhab kita, sembahyang witir ini saya telah sebut dulu bahawa kedudukan dia adalah sembahyang sunat yang besar, sunat muakkadah yang sangat dibentuk. Bahkan lebih kuat lagi daripada sembahyang sunat subuh yang Nabi sebut khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi. Ada sahih Muslim yang kita baca beberapa minggu yang lalu. Kerana sembahyang sunat witir ini ada sebahagian mazhab seperti mazhab Hanafi dan ulama yang sependapat dengannya mengatakan wajib. Sembahyang witir ini wajib. Dia tak, sebab mazhab dia bagi dua, fardu dan wajib. Yang 5 waktu ni dia bagi fardu, ni dia bagi wajib. Kita sama je fardu dengan wajib, kecuali dalam bab haji dia ada beza. Fardu haji lain, wajib haji lain. Fardu haji kalau tak buat, tak sah haji. Wajib haji kalau tak buat, sah haji. Kedendam dan sebagainya. Kita akan tengok kita sampai pada bab. Oleh kerana ada mazhab yang kata wajib, maka kita menganggap sembahyang sunat ini adalah lebih afdal. Sebab sembahyang sunat subuh tidak ada satu mazhab kata wajib. Mazhab kecuali qaul yang lemah lah. Ada juga yang kata demikian.
Antara hujah mereka kata wajib ni, antaranya hadis Nabi SAW, salatul witri haqqun ala kulli muslim. Sembahyang witir ini haqqun, suatu kewajiban kepada setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Kalimah haqqun ini menjadi kelaziman dalam hadis-hadis Nabi SAW dengan makna ay wajibun, dengan makna wajib. Sebab dia wajib. Mazhab Hanafi ini kalau wajib itu dengan Quran dan hadis mutawatir dipanggil fardu, sembahyang 5 waktu. Manakala berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, dia panggil wajib, dia tak panggil fardu. Ada beza kan? Kita yang buat sama ni kita anggap sunnah. Dan sahabat-sahabat Nabi tak tinggal, Nabi sendiri pun tak tinggal. Duha ada Nabi tinggal, sahabat pun ada tinggal. Sembahyang witir ni tak tinggal. Maka kita dalam melakukan secara kemampuan. Dengan sembahyang sunat isyak mana utama? Utama witir lagi. Dalam mazhab itu utama witir lagi. Tak main sunat isyak ni tak apa. Tidak ada mazhab yang kata wajib. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hari dia dakwah tu mayang witir aja, lepas mayang isya mayang witir satu rakaat. Ini dilakukan oleh sahabat-sahabat yang besar, antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sisi Ibnu Abbas, sahabat yang terkenal, dia mengajarnya sembahyang witir ni nak buat satu rakaat mesti didahului oleh sembahyang sunat yang lain. Lalu seorang ulama tabi'in tanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia kata dia tengok Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, Syria, khalifah di zaman itu, penulis wahyu, adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia kata lepas dia sembahyang isya 4 rakaat, dia bangun sembahyang serakaat, dia balik. Masa tu Muawiyah sudah berumur lah. Sembahyang sunat isyak pun dia tak buat. Agak tadi sembahyang witir 1 rakaat dia balik. Lalu Ibnu Abbas kata, biar dia lah, dia sahabat Nabi, dia tahu apa yang dia buat. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama majoriti yang mengatakan tak jadi halangan kita nak buat 1 rakaat dia sahaja pun tak apa. Apa maya isya dah tak nak buat, maya witir aja daripada dah buat lalu, ada yang lebih baik. Tak akad berdiri sembahyang sunat boleh, sembahyang duduk, main duduk cuma tak apa. Duduk tak kursi boleh, duduk terlantar tak jadi halangan. Nabi dalam atas kenderaan boleh tak akad Ibrahim. Lapor dan nyawa sedia makanan dua kata, nak minum air, nak makan boleh, mayang tak kenderaan balik boleh. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan lain-lain sahih segala hadis Nabi biasa sembahyang sunat witir ini atas kenderaan, terutama dalam musafir, dia sembahyang atas untuk mayang witir ini atas kenderaan pun. Cuma kita orang Melayu ni tak berapa amal semayang atas kenderaan. Banyak adik-adik nanti semayang atas kenderaan, semayang tak jalan-jalan, tak menentu atas kereta itu, jalanan pulang boleh semayang ni. Di sisi sebahagian para ulama, semayang atas kenderaan ni, semayang sunat ni tak menghadap kiblat. Dalam mazhab kita yang muktamadnya mula-mula je menghadap kiblat. Lepas tu mutu tertanam, mutu ada kiblat dia. Allahu akbar saja sembahyang witir 1 rakaat. Start mutu hilang lemah tu tak ada kiblat dah pun. Sembahyang 1 rakaat dengan isyarat. Tegak sikit. Baca Fatihah, rakaat Allahu akbar, ya rakaat banyak nak. Tak nampak pada depan tu. Subhanallahu liman hamidah. Sujud rendah sikit daripada rakaat. Allahu akbar. Tengok depan Bahadur ka'awi salam. Sudah. Atas kenderaan pun boleh.
Atau ya, dalam musannau ni ada pergerakan ya. Jalan dalam sebuah pergerakan. jalan besar tak kita lalu jalan kita Saya ni mata kita tengok depan kan. Okay. Salam tak paling pada pun tak apa. Sunat dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok depan lori dan sebagainya. Tak juga bahaya. Tak kereta pun boleh tidak menjadi halangan. Amal tiap jalan kita buat ni niat kerana Nabi beberapa kali buat semayang di atas kenderaan. Dia naik kenderaan dia semayang. Dalam musafir lebih baik atau perjalanan yang dekat dia semayang. Maka kita cuba amal atas kenderaan kita, motor baik, kereta baik, penumpang baik, kereta api laju lebih siap, boleh kita lakukan. Sepada itu kuliah kita pada malam ini kita cari hadis kita baca dua saja pada malam ini dan insyaAllah kita perlu insya lagi. Saya jawab ada soalan yang ditanya dalam WhatsApp kita. Yang pertama, apa hukum beristinja menggunakan tangan kanan? Beristinja, bersihak belakang, bersihak depan, guna tangan kanan. Apa hukum? Hadis-hadisnya bagaimana? Saya baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih. Daripada Abdullah ibn Qatadah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i wa idza atal qada'a